Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Selamat datang ke channel Cikgu Fazliani. Baiklah, hari ini jom kita bersama-sama belajar modul 8.0 iaitu pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal siri yang pertama. Okey, jom kita. Okey. Standard kandungan 8.1 perekonan asas tunai, perekonan asas akruan dan jenis-jenis pelarasan. 8.2 pelarasan akaun nominal. Standard pembelajaran 8.1.1 menerangkan pengertian perekonan asas tunai dan perekonan asas akruan. 8.1.2 menerangkan maksud pelarasan. 8.1.3 menyenaraikan jenis-jenis pelarasan pada tarikh imbangan. 8.1.4 menerangkan keperluan mengambil kira pelarasan dalam penyediaan penyata kewangan. Okey, standard pembelajaran yang berikutnya ialah 8.2.1 menerangkan maksud item pelarasan seperti pertama, belum terperoleh, kedua, belum terima, ketiga, prabayar, keempat, belum bayar. 8.2.2 menyenaraikan contoh-contoh item pelarasan untuk akaun nominal. Okey, kriteria kejayaan. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menerangkan pengertian perekonan asas tunai dan perekonan asas akruan. Kedua, menerangkan maksud pelarasan. Ketiga, menyenaraikan jenis-jenis pelarasan pada tarikh imbangan. Keempat, menerangkan keperluan mengambil kira pelarasan dalam penyediaan penyata kewangan. Di samping itu, di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid juga dapat menerangkan maksud item pelarasan seperti belum terperoleh, belum terima, prabayar, belum bayar. Menyenaraikan contoh-contoh item pelarasan untuk akaun nominal. Okey, jom kita tengok dahulu apa yang dikatakan sebagai pelarasan. Pelarasan ialah menyelaraskan semua urus niaga yang berlaku pada sesuatu tempoh perakaunan. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Pelarasan ialah menyelaraskan semua urus niaga yang berlaku pada sesuatu tempoh perakaunan. Okey. Asas perekonan yang digunakan semasa menyediakan penyata kewangan sesebuah perniagaan bolehlah sama ada pertama menggunakan perekonan asas tunai. Yang kedua, perakaunan asas akruan. Okey, kita tengok apa yang dikatakan sebagai perekonan asas tunai. Perekonan asas tunai ialah merupakan perakaunan yang mengiktiraf dan merekodkan sesuatu urus niaga dan peristiwa apabila tunai telah diterima dan dibayar dalam tempoh perakaunan tersebut. Okay, kita ulang lagi sekali nak bagi ingat. Perekonan asas tunai ialah merupakan perakaunan yang mengiktiraf dan merekodkan sesuatu urus niaga dan peristiwa apabila tunai telah diterima dan dibayar
dalam tempoh perakanan tersebut. Okey, senang kan? Boleh ingat dah? Apa yang dikatakan sebagai perakanan asas akruan? Sebut sama-sama, perakanan apa? Perakanan asas akruan. Yes, pandai. Merupakan perakanan yang mengiktiraf sesuatu urus niaga dan peristiwa apabila perkara tersebut berlaku dan direkodkan dalam tempoh perikanan berasaskan tempoh urus niaga tersebut berlaku. Okey, boleh ingat? Okey, kita ulang lagi sekali. Perikanan asas akruan merupakan perakanan yang mengiktiraf sesuatu urus niaga dan peristiwa apabila perkara tersebut berlaku dan direkodkan dalam rekod perikanan berasaskan tempoh urus niaga tersebut berlaku. Ya, kita tengok perbezaan di antara perikanan asas tunai dan perikanan asas akruan. Okey, dari hasil ya, butiran hasil, perikanan asas tunai ya direkodkan apabila tunai diterima. Manakala perikanan asas akruan pula direkodkan dalam tempoh diperoleh. Okey, belanja pula, perikanan asas tunai direkodkan apabila bayaran tunai dilakukan. Manakala perikanan asas akruan direkodkan dalam tempoh dibelanjakan atau digunakan. Itu untuk butiran belanja. Okay. Seterusnya, bagi butiran aset semasa seperti hasil belum terima, belanja prabayar, bagi perikanan asas tunai, ia tidak terlibat. Manakala bagi perikanan asas akruan, hasil belum diterima akan diiktiraf sebagai hasil. Belanja prabayar pula tidak diiktiraf sebagai belanja. Bagi butiran liability semasa seperti hasil belum terperoleh dan belanja belum bayar, perikanan asas tunai tidak terlibat juga. Manakala bagi perikanan asas akruan, hasil belum terperoleh tidak diiktiraf sebagai hasil. Belanja belum bayar akan diiktiraf sebagai belanja. Butiran bagi untung bagi perikanan asas tunai, hasil diterima tolak belanja dibayar. Manakala perikanan asas akruan, hasil sebenar kena tolak dengan belanja sebenar. Okey, bagi penguji kefahaman, jom kita sama-sama bermain sambil belajar missing word. Okey, tengok dulu macam mana cikgu bermain sambil belajar. Latih tubi yang pertama. Lepas ni, murid pun bolehlah cuba bermain sambil belajar. Okey, kita beri satu ayat. Merupakan perikanan yang mengiktiraf sesuatu urus niaga dan peristiwa apabila, okey, ada tempat kosong lagi, dan direkodkan dalam rekod perikanan. Okey, kat sini kita drag. Jadi apa yang cikgu jawab? Perikanan asas akruan. Betul ke? Perikanan asas akruan merupakan perikanan yang mengiktiraf sesuatu urus niaga dan peristiwa apabila perkara tersebut berlaku dan direkodkan dalam rekod perikanan apa? Berasaskan tempoh urus niaga tersebut berlaku. Betul atau tidak? Kita cek jawapan. Kita tengok dulu soalan yang kedua. Ialah menyelaraskan semua apa yang berlaku pada apa? Perikanan. Okey, cikgu jawab pelarasan. Ialah menyelaraskan semua urus niaga yang berlaku pada apa? Sesuatu tempoh perakanan. Jom tengok betul ke tidak jawapannya. Ya, betul jawapan dia. Ni pun tadi cikgu tak sampai jawapan kan. Kita tengok betul ke salah. Ya, betul. Cikgu dapat berapa markah? Cikgu dapat markah 6/6. Skor yang cikgu ambil 6/6. Masa ialah 1 minit 22 saat.
Jadi, murid-murid bolehlah bermain permainan ini sambil belajar dan dapat mengatasi markah cikgu dan masa cikgu. Okey, seterusnya. Okey, macam mana nak bermain ni murid-murid? Okey, bagi latih tubuh yang pertama yang mudah ni kan. Murid-murid bolehlah scan barcode yang cikgu bagi di paparan skrin. Okey, kalau tak cukup masa boleh screenshot dulu ataupun snap picture dulu. Nanti lepas habis video ni, bolehlah start buat latih tubuh yang pertama ini. Okey, pastikan ya murid-murid menaip nama juga sekolah dan juga negeri. Okey, contoh kat situ nama Tan Aili, SMK Terbaik, contohnya negeri Kedah. Kenapa? Sebab ramai yang main, nanti cikgu nak tahulah siapa murid yang rajin tu kan, daripada sekolah mana dan negeri mana. Okey, selamat mencuba dan good luck. Baiklah. Boleh kita sambung? Boleh kan? Okey. Untuk pengetahuan semua, jenis pelarasan pada tarikh imbangan yang pertama kita jenis pelarasan ekonominal. Kedua, jenis ialah jenis pelarasan iaitu hutang lapuk. Hutang lapuk terpulih pembentukan hutang ragu. Ketiga, susut nilai dan susut nilai terkumpul. Jenis pelarasan yang seterusnya ialah pelupusan aset bukan semasa secara tunai. Okay, kita belajar sikit-sikit. Nanti video yang seterusnya, kita pergi yang siri yang seterusnya, kita pergi lagi, sambung lagi. Hari ini cikgu hanya sentuh kepada ekonomina. Itu pun sikit saja dulu. Pengenalan. Jom kita tengok. Kenapa perlunya mengambil kira pelarasan ni? Terdapat beberapa maklumat tambahan yang perlu diambil kira. Contohnya dalam pengiraan untung, nilai aset dan liability perniagaan sebelum menyediakan penyata kewangan. Keperluan mengambil kira pelarasan juga disebabkan pelarasan akan memberi kesan ke atas kedudukan perdagangan dan untung rugi serta penyata kedudukan kewangan. Jom kita tengok kepada pelarasan bahagian pertama iaitu ekonominal, pengenalan, iaitu hasil belum terperoleh. Hasil belum terperoleh ialah hasil yang sepatutnya diterima bagi tempoh perekonomian akan datang, tetapi telah diterima dalam tempoh perekonomian semasa. Kalau dulu-dulu kita panggil dia hasil terdahulu lah kan. Dah terima dah. Belum patut terima tapi dah terima dulu. Okey. Hasil belum terperoleh ini akan mengurangkan hasil yang diterima bagi tahun semasa. Direkodkan sebagai
Liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Sebagai contoh, komisen belum terperoleh, sewa belum terperoleh. Okey. Ya, seterusnya. Hasil belum terima. Hasil belum terima ialah hasil yang sepatutnya diterima tetapi masih belum diterima dalam tempoh perekonan semasa. Rekodkan sebagai aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Sebagai contohnya ialah komisen belum terima, sewa belum terima dan lain-lain. Okey, kita tengok pula. Apa lagi ni? Oh, belanja prabayar. Sebut murid sama-sama. Belanja prabayar. Apa tu belanja prabayar? Belanja yang sepatutnya dijelaskan pada tempoh perekonan akan datang tetapi telah dibayar pada tempoh perekonan semasa. Direkodkan sebagai aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Sebagai contoh, gaji prabayar, insurans prabayar. Yang keempat ialah belanja belum bayar. Belanja belum bayar ialah belanja yang sepatutnya dibayar pada tempoh perekonan semasa tetapi masih belum dibayar. Rekodkan sebagai liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Sebagai contoh, gaji belum bayar dan insurans belum bayar. Okey. Jom kita buat lagi belajar sambil bermain untuk menguji kefahaman. Kita tengok macam mana cikgu bermain dahulu lah. Okey, permainan ni kita namanya ialah match-up. Ini lagi yang kedua nak bagi tajuk pelarasan. Okey. Belanja yang sepatutnya dibayar pada tempoh perekonan semasa tetapi masih belum dibayar. Kita panggil apa? Siapa boleh teka, murid? Belanja yang sepatutnya dibayar pada tempoh perekonan semasa tetapi masih belum dibayar. Okay. Kedua, hasil yang sepatutnya diterima bagi tempoh perekonan akan datang tetapi telah diterima dalam tempoh perekonan semasa. Ketiga, okey, cikgu jawab dulu. Oh, belanja belum bayar. Okay, kedua, apa dia? Hasil belum terperoleh. Hasil yang sepatutnya diterima tetapi masih belum diterima dalam tempoh perekonan semasa. Apa dia, murid? Cikgu betul tak cikgu jawab ni? Hasil belum terima. Keempat, belanja yang sepatutnya dijelaskan pada tempoh perekonan akan datang tetapi telah dibayar pada tempoh perekonan semasa. Jom kita tengok jawapan yang betul. Ya, betul cikgu jawab. Jadi cikgu harap dapat 4 markah. Masa yang cikgu ambil ialah 1 minit 19 saat. Okey, apa lagi murid? Pastikan murid-murid pun bermain
juga permainan ni dapat dan mengalahkan markah dan masa yang cikgu buat tadi lah. Okay. Macam mana cara nak buat attitude ini? Okay, murid juga boleh scan barcode yang cikgu berikan. Okay, ikutlah. Pastikan murid mana nama sekolah dan juga negeri seperti contoh yang cikgu berikan. Okay, tulis nama. Walaupun di situ enter your name juga, tulis juga nama sekolah dan juga negeri. Okay, baiklah semua. Sekian. Semoga maju jaya. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam video pelarasan siri yang seterusnya. Okay, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.